Hai, saya Asrul Nasiruddin. Ini adalah video pengenalan bagi Blender. Sebelum anda mula menggunakan Blender, ada beberapa perkara asas yang perlu anda tahu. Anda boleh mendapatkan Blender dari 3 sumber utama. Yang pertama, dari website Blender sendiri iaitu www.blender.org. Dan yang kedua adalah daripada Microsoft Store. Jika anda mempunyai Windows 10, anda boleh pergi kepada Microsoft Store dan download daripada situ. Dan daripada sumber ketiga adalah daripada Steam Store. Anda boleh download Steam dan juga mendapatkan Blender daripada Steam Store. Saya cadangkan untuk anda download daripada 3 sumber utama ni supaya anda mendapatkan Blender yang rasmi. Jika anda mendapatkan Blender daripada Microsoft Store dan juga Steam Store, Blender boleh diupdate secara automatik. Pastikan anda download Blender yang terkini dan versi terkini sekarang adalah versi 2.9. Blender lagi mudah digunakan jika anda mempunyai full size keyboard, iaitu keyboard yang ada numpad dekat tepi sebelah kanan dan juga mouse 3 butang. Ini kerana banyak shortcut dan fungsi Blender lebih mudah dicapai dengan numpad dan juga mouse 3 butang. Jika anda dah download Blender, ini adalah antarmuka yang anda akan dapat. Di sini anda akan dapat satu cube, satu kamera dan juga satu light. Seterusnya, cara Blender berfungsi juga boleh diubah. Untuk ubah, anda boleh pergi kepada Edit, kemudian klik pada Preference. Di dalam Preference, klik pada tab Interface. Di sini, anda boleh ubah saiz resolusi antarmuka Blender. Ini sangat berguna bagi mereka yang mempunyai resolusi skrin yang kecil. Anda boleh besarkan ataupun anda boleh kecilkan ikut saiz resolusi yang anda mahukan. Anda juga boleh mengubah warna Blender ataupun theme Blender di bawah tab Themes. Jika anda mahukan themes yang lebih cerah, anda boleh menggunakan preset seperti Blender Light ataupun gelap kepada Blender Dark. Fungsi Blender akan menjadi lebih berguna dan lebih berkuasa jika anda mengaktifkan add-ons. Klik pada tab add-ons untuk lihat kepada koleksi add-ons yang ada. Add-ons boleh mempercepatkan proses modeling. Add-on yang biasa saya gunakan adalah seperti add-on Extra Objects, add-on IVGen, Archipack, Bolt Factory dan banyak lagi. Anda boleh dapatkan add-on third party di Blender Market. Tapi add-on di Blender Market adalah add-on yang berbayar. Seterusnya, jika anda tidak mempunyai keyboard penuh atau tidak ada numpad, anda boleh pergi ke tab Input dan aktifkan Emulate Numpad. Ianya membolehkan anda menggunakan nombor pada keyboard untuk menggunakan shortcut untuk tukar view. Tapi jika anda aktifkan pilihan tersebut, shortcut-shortcut lain seperti Vertex, Edge dan Face Selection tidak lagi dapat digunakan. Untuk itu, anda perlu menggunakan mouse dan klik pada ikon di dalam antarmuka Blender untuk setiap fungsi tersebut. Anda juga boleh emulate mouse 3 butang jika anda mahu. Yang terakhir sekali, di bawah tab System, anda boleh aktifkan CUDA jika anda mempunyai kad grafik NVIDIA. CUDA akan memberikan kecepatan render sekurang-kurangnya 2 kali lagi laju berbanding prosesor CPU. Tekan butang Save and Load untuk save settings yang dah diubah. Sekarang saya akan tunjukkan pula cara untuk navigasi di dalam Blender. Pertama sekali, untuk panning, tekan butang Shift pada keyboard diikuti dengan butang middle mouse untuk pan di dalam 3D viewport, kiri, kanan, atas dan bawah. Untuk rotate view, anda boleh tekan butang mouse tengah dan rotatekan dia.
Ini adalah antarmuka Blender 2.9 yang baru. Di atas ini ada beberapa tab workspace yang anda boleh gunakan untuk tukar workspace bagi memberi fokus kepada kerja-kerja yang anda mahu lakukan. Seperti contoh, kalau anda nak modeling, anda boleh klik pada tab modeling. Jika anda mahu shading, anda boleh klik pada tab shading. Untuk menggerakkan objek yang ada di dalam Blender, anda boleh menggunakan tools yang ada pada sebelah kiri skrin. Tekan keyboard T untuk hide dan juga show tools tersebut. Saya sangat sarankan untuk anda membiasakan diri dengan shortcut yang ada di dalam Blender. Jadi seterusnya, kita akan belajar beberapa perkara penting dan juga shortcut key yang biasa digunakan di dalam Blender. Pertama sekali adalah view. Kita sekarang berada di dalam object mode. Dan ini adalah perspektif view di dalam object mode. Secara default, viewport shading yang kita nampak adalah solid shade. Viewport shading yang kedua adalah material preview. Viewport shading yang ketiga adalah render preview. Viewport shading yang keempat adalah wireframe preview. Wireframe preview juga boleh diaktifkan dengan shortcut key Shift-Z. Untuk gerakkan objek di dalam Blender, anda boleh klik pada objek itu, kemudian tekan G untuk gerakkan objek. Saya undo balik. Butang G juga boleh dikombinasikan dengan kekunci X, Y dan Z pada keyboard untuk gerakkan dia pada paksi tertentu. Contohnya, anda boleh gunakan G, Y untuk gerakkan dia pada paksi Y. Ataupun anda boleh gunakan G, X untuk gerakkan dia pada paksi X sahaja. Dan juga G, Z untuk gerakkan dia pada paksi Z. Fungsi tambahan juga seperti nombor, anda boleh gabungkan bersama dengan pergerakan G dan juga paksi. Contohnya, jika anda mahu gerakkan sebanyak 2 petak ke arah paksi Y, anda boleh gunakan G, Y dan tekan nombor 2 untuk gerakkan dia sebanyak 2 petak. Ataupun anda mahu gerakkan dia pada paksi X sebanyak 5 petak, anda boleh gunakan G, X dan kemudian tekan nombor 5 untuk gerakkan daripada 5 petak. Tekan Ctrl Z untuk undo setiap pergerakan yang anda dah buat. Untuk rotate, tekan R. Rotate akan membolehkan anda memusingkan objek yang anda select. Butang R juga boleh dikombinasikan dengan X, Y dan Z untuk berpusing pada paksi tertentu. Seperti butang G tadi, saya tekan R diikuti dengan Y untuk pusingkan dia pada paksi Y. Saya tekan R diikuti dengan X untuk pusingkan dia pada paksi X. Dan saya tekan R diikuti dengan Z untuk pusingkan dia pada paksi Z. Jika saya mahu memusingkan kotak cube ni dengan darjah seperti 45 darjah, saya boleh gabungkan dengan nombor. Jadi saya tekan R, X, 45 untuk pusingkan dia pada paksi X dan pada 45 darjah. Untuk besarkan saiz ataupun kecilkan saiz sesuatu objek, anda boleh tekan S untuk scale. Tekan S untuk scale. S juga boleh dikombinasikan dengan X, Y dan Z untuk diubah pada paksi tertentu. Jika saya mahu ubah dia pada paksi Y, saya tekan S, Y dan dia akan berubah pada paksi Y sahaja. Jika saya mahu dia ubah pada paksi Z, saya tekan S, Z dan dia akan berubah pada paksi Z sahaja. Seterusnya, Shift A digunakan untuk memasukkan objek baru. Shift A juga boleh digunakan di dalam Object Mode dan juga di dalam Edit Mode.
Untuk akses kepada object mode dan juga edit mode, anda boleh gunakan shortcut Tab. Tekan Tab untuk tukarkan daripada object mode kepada edit mode. Di dalam edit mode, ada 3 pilihan baru untuk anda. Yang pertama adalah Vertex Select, yang kedua adalah Edge Select dan yang ketiga adalah Face Select. Shortcut key untuk aktifkan Vertex Select, Edge Select dan juga Face Select adalah 1, 2 dan 3. Saya tekan Vertex Select. Anda boleh tekan satu daripada vertex di sini, tekan G untuk gerakkan dia. Saya undo. Saya tekan nombor 2 untuk Edge Select. Tekan G untuk gerakkan dia. Dan saya boleh tekan nombor 3 untuk Face Select. Tekan G untuk gerakkan dia. Selesai anda membuat sebarang perubahan, tekan Tab untuk kembali semula kepada object mode. Anda boleh diselect objek di dalam 3D viewport dengan tekan Alternate A. Ataupun anda boleh menggunakan AA untuk deselect. Deselect boleh digunakan di dalam object mode ataupun di dalam edit mode. Kalau saya select lampu ini, saya boleh tekan AA untuk deselect. Ataupun saya boleh tekan Alternate A untuk deselect. Dan jika saya pergi kepada edit mode dan saya nak deselect face D, saya boleh tekan Alternate A. Untuk select all, anda boleh menggunakan A. Okay, saya di dalam edit mode dan bila saya tekan A, dia akan select semua faces yang ada. Jika saya keluar kepada object mode dan saya tekan A, dia akan select cube ini, kamera dan juga light. Saya kembali semula kepada edit mode. Saya deselect dengan tekan Alternate A. Seterusnya saya akan tunjukkan select link. Jika saya select satu face di dalam edit mode untuk objek ini dan kemudian saya pastikan mouse saya berada pada objek tersebut dan tekan huruf L, Blender akan select semua faces yang bersambung dengan face tersebut. Jika saya tukar kepada, saya deselect dulu, Alternate A, saya pergi pada Vertex Select dan select satu vertex dan tekan L, Blender akan select semua vertex yang ada. Okay, jika saya select Face Select dan select satu face di atas, saya boleh pisahkan dia. Untuk separate selection, anda boleh tekan P, kemudian pilih separate selection. Bila kita dah separate selection, anda akan dapat objek tersebut jadi objek yang baru. Anda boleh pergi kepada object mode dan klik kepada objek tersebut dan boleh gerakkan dia. Jika anda ingin sambungkan balik kepada objek yang sama, anda boleh select objek yang kedua dan juga yang pertama, kemudian tekan Ctrl J untuk gabungkan dia menjadi satu kembali. Jika anda tekan Ctrl A, anda akan dapat satu option untuk apply. Konsep apply adalah satu perkara yang sukar sikit diterangkan untuk mereka yang baru belajar 3D. Pendek kata, jika anda ada membuat sebarang perubahan seperti move, rotate, scale di dalam mode object, anda perlu apply-kan perubahan dia sebelum meletakkan modifier dan juga UV. Sekarang kita berada di dalam user perspective mode. Jika anda tekan 1 pada numpad, ia akan pergi kepada front orthographic. Jika anda tekan 3 pada numpad, ia akan pergi pada side view ataupun right orthographic. Dan jika anda tekan 7 pada numpad,
ia akan pergi pada top view ataupun top orthographic. Jika anda gerakkan mouse, klik pada middle mouse button dan gerakkan dia, anda akan kembali semula kepada user perspektif. Jika anda ingin mempelajari asas modeling dan pencahayaan di dalam Blender, anda bolehlah menyertai kursus on-demand secara online yang baru saya lancarkan. Selain mempelajari teknik asas modeling 3D, pencahayaan dan juga rendering, anda turut dibekalkan dengan satu PDF interaktif yang di dalamnya ada shortcut-shortcut yang berguna dan selalu dipakai di dalam Blender. Anda akan turut dimasukkan ke dalam private chat group untuk saya bantu sepanjang kursus. Diharap dengan kursus ini, ianya dapat membantu meningkatkan pengetahuan anda di dalam seni 3D. Saya Asrul Nasiruddin, sehingga kita bertemu lagi. Bye!